Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uh, Sekarang ni putus-putus lagi tak? So saya ulang balik sikit lah. Cerita ni tajuknya malam hari ni kita nak share tentang misteri dusun berhantu. Yang mana bukanlah saya hari ni nak cerita tentang memang cerita hantu atau cerita dusun yang ada saka yang menunggu ataupun sebagainya. Tapi cerita atas pengalamannya bila kita menguruskan hal-hal pusaka yang tak dirancang dengan betul, yang tidak dirancang dengan telus oleh pemilik harta. Jadi bila telah meninggal dunia, meninggalkan waris-waris tadi dalam keadaan misteri, dengan banyak misteri berlaku. Bukan sebab apa, banyak info-info yang surprise, yang tiba-tiba datang dengan surprise. Oh begini, oh begini. Dan keadaan waris-waris ditinggalkan dalam keadaan yang misteri itu je lah. Yang mana bila begini menyebabkan waris-waris kita mungkin boleh bertukar naik hantu. Begitulah saya pilihkan tajuknya tu. Tapi kita punya mood kena adalah mood hantu. Kebetulan hari ni malam Jumaat kan. Harap semua dah baca Yasin, dah baca ayat kursi. Kak Miza dah baca ayat kursi ya. Dah ready? So kita boleh mula balik semula. Yang tadi tu, siapa yang dah dengar yang tadi, so mungkin lebih clear dengan apa yang saya nak cakap ni. Cerita ni berkisar tentang bila mana arwah which is si mati sebelum meninggal dunia, dia ada 6 anak, 4 dengan isteri yang terdahulu which is dah cerai hidup, dan yang kedua dengan isteri yang baru yang ditinggalkan lah, isteri yang sampai meninggal dunia tu. Dengan isteri tu ada 2 orang anak. Si mati telah meninggal dunia 5 tahun yang sudah, which masuk tahun ni dah tahun ke-6 lah. Bila mana bila si mati meninggal dunia, meninggalkan harta-harta antara lain dusun lah, termasuk adalah rumah dan sebagainya, which rumah-rumah asalnya dah mungkin kita assume dah settle lah. Sebab I faham banyak harta-harta yang ditinggalkan, tapi we assume benda tu dah settle sebab diorang dah bagi sama rata lah macam tu. So anak-anak yang ni dapat, so diorang semua. Tapi ada satu dusun di salah satu negeri lah di Malaysia ni yang dikabarkan, diberitahu kepada kita oleh waris-waris, itu adalah untuk dibagikan untuk anak-anak. Tapi mereka biarkan benda tu berlalu selama 5 tahun sebab assume tak ada apa-apa masalah. Dan benda ni berlaku pada musim durian tahun lepas. Alah, sangkut lagi ke? Sangkut lagi ke? Memang ada penunggu dia lah. Saya kena buka lampu lah macam ni. Mungkin bila buka lampu baru tak sangkut. Jadi okey, saya assume dah clear Tuan Bahar. Nak dijadikan cerita bila berlakunya pertikaian dekat situ dengan, sebab tanah ni ada banyak nama. Tanah dusun. Tanah ni ada banyak nama, so dusun yang tempat si mati punya bahagian ni dijadikan dusun. Adalah yang tanah-tanah lot tu dijadikan
Oh, maksudnya Tuan Bahar punya lah yang tak okey. Tuan Bahar. Tuan Bahar tu kena baca ayat kursi dekat dia punya phone. Jadi, dia jadikan isu, yang jadi isu ni bila mana pembahagian tu ada pertikaian sekarang oleh dengan penduduk kampung yang lain. So, jadi waris ni turn up untuk datang kat kita untuk uruskan macam mana pembahagian tu. Tapi bila nak pembahagian macam tu, kita kena panggil semua waris-waris yang lain lah. Termasuk lah isteri kedua, which is yang masih meninggal dunia, ada isteri kedua juga dan anak mereka, anak dengan isteri yang kedua. Hubungan mereka ni tidaklah baik sebenarnya. Jadi bila datang begini untuk dipanggil kaunseling dan sebagainya, banyaklah info-info yang misteri. Info yang katanya si mati dulu cakap begini. Yang bagi pihak yang macam ni kata begini. Yang lagi surprise lagi waktu tu, bila mana si ada pula cerita timbul isu kata isteri Bahlu si mati kata sebenarnya si mati ada seorang lagi anak which yang daripada kecil dah bagi dekat orang lain. Tapi kita nak claim anak tu pun tak boleh sebab dia daripada kecil dah dibagi dekat orang lain dengan ada ais tukar maksudnya kalau dulu-dulu punya cerita kan, jadi dia punya IC, surat beranak semua berbintikan orang lain. Nak jadi ceritanya, pihak yang sebelah sini pula kata, oh tak mengaku, dia ada 4 anak je, dia tak ada pun anak seorang lagi tu yang dia maksudkan. So dia kata itu fitnah. Dia tak tahu cerita tu, dia tak ada anak yang lain. Jadi pertikaian tentang hal isu adanya satu lagi waris tu pun makan masa yang panjang. Bukan sahaja waktu kaunseling seems benda tu dah selesai bila mana Tuan Bahar waktu tu kita punya kaunselor pakar yang ada waktu tu nampak seperti macam dah settle. Tapi lepas tu perunding pula kena serang. Oh ini sebenarnya macam ni, malam-malam call kita apa semua kan. Jadi itu yang saya cakap tadi. Waris-waris dah jadi naik hantu dah. Belah sini cerita kat kita macam gini, belah sini cerita macam gini. Tapi pokoknya lepas tu, kita cuba untuk bawa balik kepada apa penyelesaian yang boleh. Alhamdulillah, benda tu berjalan dengan baik lah. Sebenarnya, ujung-ujungnya tu dengan credibility kita punya kaunselor pakar. So, isu-isu tu boleh diselesaikan dengan baik. Dan sekarang ni saya rasa strategi tengah tunggu untuk bicara dan sebagainya lah. Jadi saya punya point malam ni, cerita tu saya tak boleh, sebab cerita tu belum habis, saya pun tak dapat permission untuk, saya tak minta pun permission untuk cerita. Jadi saya tak boleh nak disclose banyak benda lah, secara general sahaja saya boleh cerita dekat sini. Berkenaan bila mana kalau kita hidup lagi ni, kita tidak telus dalam merancang kita punya, kenapa saya kata tidak telus, masa berlakunya sesi kaunseling dan proses kaunseling tu beberapa minggu sebelum kaunseling tu pun timbul banyak sangat fakta-fakta yang bercanggah antara satu pihak ni dengan pihak yang macam ni. Yang ni kata taklah, arwah kata dulu macam ni. Yang sini kata arwah kata macam ni. Mak saya kata macam ni, mak dia kata macam ni. Jadi dia jadi banyak perbalahan dan pertelingkahan. Bila saya kata tadi, bila masa kita hidup, kita tidak merancang dengan baik, tidak merancang dengan betul, tidak merancang dengan telus kepada waris-waris kita, nanti kelak bila kita meninggal dunia, inilah yang jadi. Banyak misteri yang timbul, menyebabkan waris-waris kita nanti jadi naik hantu. Dan satu pesanan ringkas saya untuk berpoligami juga, untuk kahwin lebih. Tapi cerita ni bukan cerita poligami, tapi saya ada ingin sampaikan jugalah banyak skill. Sebab saya baru-baru ni berjumpa, untuk minggu depan, tajuk saya tu, yang untuk depan berkenaan dengan poligami. Mungkin ada relate dekat sini sebab saya gunakan isu ni untuk cerita dengan prospek tu dan dia agree untuk ambil berkenaan dengan poligami lah. Untuk poligami ni bukanlah satu tahta yang untuk dibangga-banggakan oleh para suami, para kaum lelaki. Tapi dia ada tanggungjawab yang sangat besar. Jadi kalau anda tidak mampu untuk telus dalam merancang, tidak mampu petah lagi untuk berlaku adil, lupakan. Tapi untuk poin hari ini,
Saya nak clearkan dekat sini, sewaktu kita hidup, rancanglah dengan baik, rancanglah dengan telus. Jangan biarkan waris-waris kita kelak diselubungi misteri. InsyaAllah sampai bertemu lagi. Esok kita ada lagi sesi kisah 9 suku malam bersama kakak kawasan kita, Kak Long yang hebat, Cikgu Miza, dengan topik yang sangat menarik. Saya dengar datang melutut kalau nak menuntut. So kita jumpa malam esok. Stay tune dengan mypusaka.info. Kita akan kongsikan banyak lagi cerita, info-info yang bermanfaat untuk bantu kita menyelesaikan, bantu kita merancang masalah-masalah dan untuk mengelak pelbagai masalah berkenaan dengan harta dan pusaka, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.